إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan malaikat kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Jadi sebelum kita nak meneruskan kuliah kita pada malam ni, suka kiranya kalau kita bersama-sama membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Tuan-tuan yang ada mushaf boleh baca, atau dari telefon dan sebagainya boleh kita baca juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Baik, babun fi sya'nil jumu'ati wa ma fiha. Bab berkaitan dengan Jumaat dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Haddatsana Ubaidullah bin Musa wa Qabisah bin Uqbah an Sufyan ats-Tsauri an Abdullah bin Isa an Yahya bin Harith an Abil Ash'ath as-San'ani an Aus bin Aus al-Thaqafi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala wa ghtasala yawmul jum'ati wa ghada wa ibtakara fajalasa min al-imami qariban fastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Bab yang ke-9 berkaitan dengan solat Jumaat. Abdullah bin Musa bin Qabisah bin Uqbah beritahu pada kami daripada Sufyan ats-Tsauri, daripada Abdullah bin Isa, daripada Yahya bin Al-Harith, daripada Abu Al-Ash'ath, daripada Aus bin Aus. Katanya sabda Nabi SAW, siapa yang membasuh kepalanya, tengok nota kaki, yakni basuh kepala daripada minyak, inai dan benda-benda lain yang sering mereka letakkan di kepala, lalu keluar awal pagi, lalu duduk berhampiran dengan imam, lalu diam dan mendengar, maka setiap langkahnya ditulis pahala puasa dan qiyam selama 1 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Baik, baru ni kita dah jumpa, dah ambil dah
berkaitan dengan waktu sembahyang. Jibril alaihissalam mai pada dua waktu. Mula dia mai waktu awal, kemudian Jibril mai pada waktu yang terakhir. Dan kita pun, saya dah cerita kat tuan-tuan, macam mana kita nak tengok waktu sembahyang andai sekiranya situasi dan lokasi tidak ada takwim, kita pun tak tahu, hanya berpandungkan cahaya matahari dan bayang-bayang, kita boleh buat kesimpulan ini waktu apa, ini waktu apa. Maghrib masuk macam mana, isyak macam mana, subuh macam mana, semua kita dah bincang. Maka pada minggu ini, bulan ini, kita nak tengok bab berkaitan dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni tuan-tuan, dia ranking dalam semua sembahyang, dia duduk nombor 1 lah. Dalam 5 waktu sembahyang nombor 1 sekali adalah sembahyang Jumaat. Dan nombor 2 sekali ranking sembahyang adalah subuh pagi Jumaat. Dua ni ranking. Kemudian sembahyang yang lain menurut urutan dia menunjukkan bahawa sembahyang Jumaat ini sembahyang yang wajib. Berdalilkan daripada firman Allah dalam surah Jumaat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah, wahai orang-orang beriman, apabila diseru kamu untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka tunaikanlah dia. Ayat ini menjadi wajib, dalil, bukti yang kukuh bahawa sembahyang Jumaat ni sembahyang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang. Tapi tuan-tuan, nanti kita bincang, ada orang-orang yang tak diwajibkan Jumaat, ada orang-orang yang digugurkan Jumaatnya, ada orang tak payah pi, ada orang dia kena pi tapi dia mengada, dia tak mau nak pi. Masa kita cerita semua orang-orang ni. Tapi tuan-tuan nak pi sembahyang Jumaat ni, dia berada pada hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni ada banyak kelebihan dia. Khairu yaumin ittala'at alaihi syams yaumul Jumaat. Sebaik-baik hari yang diterbit, yang disinari cahaya matahari adalah hari Jumaat. Jumaat ni sebagai Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam tu hari apa Ustaz? Hari makan ayam. Kan, tu hari-hari yang kedara ayam tak diajar. Sayyidul Ayyam ni bos. Seminggu Jumaat tu sebagai bos. Jadi Jumaat ni kita macam hari yang besar untuk kita lah. Sebab tu Khamis malam Jumaat, Imam Ahmad bin Hanbal sebut dalam Khasaisul Jumu'ah karangan Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, dia kata Khamis malam Jumaat adalah hari yang special, yang akan diimarahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Salafus Saleh lebih pada hari yang biasa. Kalau kita di Malaysia, apa kita buat? Khamis malam Jumaat ada baca Yasinnya, ada tempat baca kahfinya. Khamis malam Jumaat ni hari yang besar dalam Islam. Bukan duk fikir yang tu ya. Ni Khamis malam Jumaat nak balik awal. Balik awal baca Al-Kahfi tak apalah. Balik awal nak merepek. Tu ya kepala otak. Tak, hari Jumaat ni, Khamis malam Jumaat, hari yang sangat mustajab doa. Jadi banyak benda-benda ibadat yang boleh kita buat pada hari Jumaat, termasuk selawat dan sebagainya. Tapi dalam hari Jumaat ni ada satu nama dia sembahyang Jumaat. Kalau beberapa benda kita buat, kalau kita jaga dia punya beberapa syarat dia tu, maka kita ada peluang dapat satu pahala yang kita panggil fast track, nak dapat pahala yang banyak. Saya dan tuan-tuan pahala bukanlah melambak sangat. Ada lah duk sembahyang sunat sikit, yang tu gedebuk-gedebak sikit-sikit gitu. Tapi nak challenge, nak tally dengan kita punya dosa tu tak nampak gaya, nampak macam dosa tu berlambak lagi. Jadi Allah Maha Rahman dan Maha Rahimnya, dia tahu kita ni karut banyak pada bagusnya, Allah sediakan banyak ruang supaya kita jadi bagus. Antaranya benda yang saya nak abang kat tuan-tuan ni, Nabi abang 2-3 benda yang senang kalau kita buat, maka kita akan dapat kelebihan yang hebat. Apa dia? Setiap langkah kita dapat 2 benda. Satu, pahala setahun ibadat Qiyamul Lail. Nombor 2, dapat pahala puasa setahun. 2 benda ni hampir mustahil kita nak buat. Sebab ada hari yang boleh puasa, ada hari yang diharamkan puasa dalam setahun. Tapi ni pahala full version dapat dengan buat 2, 3, 4 benda. Mari kita tengok apa dia benda. Mudah je. Man ghassala waghtasala yaumul jumu'ah. Dalam terjemahan dia tulis siapa yang basuh kepala. Basuh kepala ni maksud dia apa? Orang yang mandi paling kurang dia basuh kepala.
paling bagus dia mandi. Paling bagus dia mandi. Sebab dulu tuan-tuan, kan dulu walau ni pun orang Arab ni, dia dengan ayak ni dia jauh sikit. Ada tempat lah, macam saya di Mesir, ayak ni jenuh tak habis sebab sungai Nil ada. Kadang-kadang tuan rumah hak saya sewa tu, dia tak minta pun duit bil ayak tu, guna ayak sampai menerak tu, kena RM3. Dia main lah, tak apalah, bil ayak aku bayar RM3 dia bayar, RM300 dia tak layan lah. Murah lah. Terlalu banyak ayak, tak apa, tak ada masalah. Negeri-negeri yang payah dapat ayak, macam kawan-kawan mengaji kat Jordan, mereka ayak tuan-tuan, lori main top up. Lori ayak tu main top up di tangki rumah, tangki apartmen, tangki teres, tangki masjid. Tuan-tuan pergi Jordan, tuan-tuan buka ayak macam masjid Batu Uban, tok siap dirimbuk muka. Tak boleh buka ayak betul. Aku kumur pun fikir 4 kali. Hang buka ayak sambil sembang, buka ayak mi WhatsApp pula. Dia rendam terus dalam kolah kalau kita tu. Tak boleh, ayak benda yang mahal. Jadi seminggu sekali Jumaat bila mai tu memang betul-betul lah meraihkan Jumaat. Jumaat tu lah Khamis, kadang-kadang Rabu Khamis dia pakai top ayak. Jadi ayak mai Jumaat ni mandi memang betul lah rasa fresh. Macam mini hari raya besarkan Jumaat. Hari lain tak ada mandi. Jumaat tu lah mandi. Sebab Jumaat bawa ada ayak. Lagi satu, musim sejuk kan nak belengai sangat pun. Negara Arab ni dia tak, dia panas tapi peluh dia jenis tak melekit badan. Dia cuaca kering gitu. Jadi peluh tapi digatal-gatal badan gitu je. Tapi bila mandi Jumaat seminggu sekali tu, rasa fresh, rasa pergi semayang tu, rasa segar, rasa semangat, dia macam tu. Maka yang pertamanya mandilah. Siapa yang mandi? Baik, sunat mandi ni bila? Sunat bermula daripada lepas fajar, lepas subuh. Start daripada lepas subuh. Kalaulah tuan-tuan nak pergi mana-mana, contoh tuan-tuan kerja kat Sungai Petani, Jumaat tu bangkit awal, kena bertolak 5.15 bangun dah. Atau geng kerja kilang kan, kerja kilang, kereta dia rosak, dia kena pergi dengan bas kilang, dia kena tunggu 5.45, azan 6.15, dia kena mandi awal. Jadi orang yang mandi awal, dia tak dapatlah pahala mandi untuk Jumaat tu, dia tak dapat pahala mandi Jumaat, dia tak dapat. Tapi janganlah kita hilangkan dia. Paling kurang hang basuhlah kepala, dapatlah juga singki kat tandas kat tempat kerja tu kan, basuh kepala, lak balik dengan niat Jumaat, insya-Allah hasil pahala kita juga. Tu bagusnya hadis Nabi mudahkan untuk kita. Tuan-tuan lepas sembahyang Nabi bagi tahu apa? 33 kali. Tapi ada hadis yang juga sahih, boleh diamalkan. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Boleh tak buat? Boleh. Apa Nabi ni tak konsisten, saat 10, saat 33? Jangan cakap begitu. Kerana dalam 33 tu ada tak 10? Ada. Maknanya kalau Nabi habaq 33, tak salah kalau Nabi habaq 10 pun, sebab benda tu ada include dalam tu juga. Melainkan Nabi habaq 33 atau 802. Dua nombor tak konsisten, betul lah. Tapi dia gitu, boleh amal kak. Dia memudahkan untuk kita. Jadi bermula lepas subuh baru dikira kita dapat pahala. Macam mana nak dapat pahala? Buka ayat, ingat aku mandi ni untuk sunat Jumaat. Ingat gitu je. Aku mandi ni nak pergi sembahyang Jumaat. Ingat di hati. Mudah-mudah senang ingat di hati kita tu, maka dapatlah pahala. Sebab apa lepas subuh? Sebab lepas subuh lah dikira semua benda. Tuan-tuan nak pergi musafir, kalau tuan-tuan keluar sebelum subuh Jumaat hari tu, tuan-tuan tak buat tak apa, tuan-tuan buat Zuhur terus boleh jamak dengan Asar. Dia tak payah buat Jumaat. Kita musafir digugurkan kewajipan Jumaat. Syarat dia kena pergi sembahyang selepas kena keluar rumah sebelum subuh. Ustaz, apa beza sebelum subuh dan lepas subuh? Padahal lepas subuh pun Jumaat juga, sebelum subuh pun Jumaat juga. Kerana hari Jumaat masuk masa azan maghrib, lepas tu Khamis semalam lagi masuk dah Jumaat. Apa hai border dikira Jumaat untuk Jumaat, border dia subuh pula. Padahal Khamis malam Jumaat dah masuk dah semalam. Jadi maknanya
Saya keluar rumah lepas subuh pun Jumaat juga. Saya keluar rumah lepas sebelum subuh pun saya dikira Jumaat juga. Ini nama dia khasaisul Jumaah. Ini kelebihan khusus yang Allah buat pada hari Jumaat sahaja. Dia beberapa kelebihan yang ulung dan agung pada hari Jumaat. Maka kalau tuan-tuan keluar musafir pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi hari Jumaat, boleh tak? Boleh. Tuan-tuan tengok exit mana-mana, RNR, Taiping ke, Bukit Gantang ke, atas lagi mana, exit Taiping ke, masuk pergi semayang dulu Jumaat, lepas tu bangun, sambung dengan asak pula. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Buat apa? Terus hang bangun, di mana hang duk tu bangun, terus buat jamak takdim dengan asak. Jumaat boleh gabung dengan asak jamak takdim. Yang tak boleh, hang semayang asak, lepas tu hang semayang Jumaat. Yang tu ketum nama dia. Tu pening. Tak boleh, Jumaat mesti on time dah keluar dah. Satu hang musafir pula, satu lagi pula hang kena berjemaah. Oh, banyak serta. Jadi asak boleh gabung dengan Jumaat di waktu Jumaat takdim. Adapun tarik mai takhir Jumaat, dia tak boleh. Jumaat mesti on time. Bila kita ada wajib Jumaatnya. Maka yang pertama, mandi pada hari Jumaat. Wa ghada wa bertakara, dan dia pi Jumaat awal. Tang ni balik awal kita. Arab tuan-tuan tak? Geng-geng pencen, Pak Arab, pakcik-pakcik lah. Dia main semayang subuh, dia tak balik ya. Parking terus kat masjid sampai Jumaat tu. Sarapan dia pergi beli kat tu, tak balik rumah. Beli berapa? Lepas hidup tuan-tuan, kau roti cicah tomato ya. Tomato 2 biji. Ambil roti Arab dia tu, koyak tu, aish tu. Kepok makan roti cabai hijau tu, kerok-kerok. Itu yang dia boleh hidup, dia boleh kena. Kita tak boleh, tak kena teh tarik dengan roti bakar. Telur goyang dua pula, buh santai tu pula. Baru nak makan. Kena tu sembang sini, sembang sini, sembang dia tu, basuh tek cicak dengan unggas kan setengah jam cerita pasal dia tu. Lain Jumaat ke mana, apa ke mana. Bungkus je gitu ya. Jadi kita azam lah mai awal sikit Jumaat. Awal sikit tu maksud dia apa? Paling-paling tak ada, lagi awal lagi bagus lah. 10 ke 11 ke, ada ruang mai awal. Ada orang tanya, kami nak buat apa mai awal? Dia ingat ada Astro ke apa di TV ni, dia boleh tengok TV dulu. Nak layan drama. Kata drama ya, kat rumah ada drama dah. Metang ni buat apa? Qadha lah dulu-dulu semayang tu zaman pop ye dulu, bawa aci belakang Sigit dulu kan, ronda dulu tu dengan Vespa tak semayang kan. Gantilah balik semua semayang-semayang tu. Lepas tu main awal baca apa? Bacalah Al-Kahfi. Saya tak ingat Al-Kahfi Ustaz. Saya tahu Rabbana atina min ladunka rahmah. Yang tu yang saya hafal. Lagi 110 ayat saya hafal yang tu ya. Tak apalah, pegang tasbih selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taklah kan sanak sat di dinding gitu pembek. Luar ada ayat kuku, ayat qawi, habis tabur ayat qawi tu, betul masuk balik, duduk di masjid awal sikit mai. Pahala berlambak lah. Macam sembelih unta, macam sembelih kibas, macam sembelih lembu, macam sembelih ayam, macam dapat telur ayam. Kita agak-agak muka kita geng mana? Mazhab telur ayam. Silap air bulan, mazhab tek ayam dia dapat. Dia main dah awal, boleh dapat kambing segala mak nikah dah. Dia duduk lepak di luar. Balik okok daun dulu, sembang dulu, gelak bi Allahu Akbar Allah, baru kelang kabut masuk tu. Tu nama dia tek ayam. Habis semua dah. Selesai. Tuan-tuan, main awal. Dan fajalasa alal minal imami qariban, duduk dekat dengan imam. Duduk dekat dengan imam ni syarat dia. Mandi. Yang kedua mai awal. Yang ketiga duduk depan. Jangan duduk belakang. Kalau boleh duduk penuhkan ruang di dalam ni dulu ni. Luar orang lambat dia penuh belakang. Sebab rugilah tuan-tuan. Tuan-tuan mai awal-awal kenduri kahwin, takkan tuan-tuan nak makan nasi hak kerak bawah sekali. Kita mai awal, tapi kita pergi duduk luar, duduk ujung-ujung tu awal. Senang nak belah.
Sini saya tak tahu lah tuan-tuan. Saya kadang-kadang habis sembahyang Jumaat tak jadi khatib, jadi Masjid Bayan Baru. Saya sembahyang Masjid Bayan Baru. Masjid Bayan Baru ni dalam tu orang duduk lah. Dulu lah zaman tak Covid tu. Dalam orang duduk dah penuh, luar pun penuh dah. Dia punya nak balik awal, dia parking motor dia bawah pokok. Dia bawa sejadah, betul dia sembahyang tepi motor dia. Kalau boleh motor tu dia start siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah tu. Tak tahu sembahyang ke tak? Kau tengah tahiyat duduk dah atas motor. Nak pergi mana awal yang sangat hang tu? Bos hang pun tak masuk kerja. Dah kata nak makan, boleh lah makan. Dia laju sangat nak pergi mana? Dengan terputus pahala soft. Sembahyang sah, tapi pahala soft tak dapat. Sebab dia putus sembahyang, dia tak mau join lepas tu. Sebab dia takut motor dia hilang. Motor apa kau pakai tu? Motor BMW 150,000 ke? Tak, motor EX5 PCC 2341. EX5 lah. Buat teruk tu. Semayang depan dulu, pergi habis dulu. Mai awal duduk di depan. Saya ulang sekali lagi. Mai awal duduk tang ni. Duduk di lokasi depan ni. Saya tengok tuan-tuan sajalah abang, alang-alang dah main tajuk kita ni kan. Bagus dah surau-surau buat Jumaat sekarang ni. Bagus lah. Geng masjid kata tak bagus yang awal, income kami kurang. InsyaAllah jangan takut. Allah mudah dan murah rezeki semua orang. Mana-mana pun Allah bagi kat kita. Orang pergi semayang kat flat ni bagus, surau, bawah flat, tepi flat, kat taman perumahan. Masalahnya bila saya pergi khutbah Jumaat ni tuan-tuan, semua orang pakat tak mau turun. Sebab semua duduk kat atas rumah. Semua dah tahu dah pot lepak tang mana nak tunggu dulu buat ni apa, sembang tang tu, sembang tang ni semua. Saya pergi khutbah, bagi salam, ada 12 orang dalam masjid. Yang lain tak tahu. Saya tengok dia tu, jadi ke tak khutbah hari ni? Dia kata jadi Ustaz. Habis semua dah, saya turun bawah, Tok Imam qamat kan. Tok bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu dia masuk macam semut. Pro penuh. Saya kata duk mana depa ni? Duk di rumah. Jadi tingkat satu qamat lompat ke tingkat betul dia. Tak turun tangga lift malah lambat. Turun aku tu minta kebir kata, ya Allah, rugi lah tuan-tuan ni tak dapat benda ni. Allah bagi kat kita kemudahan. Sembayang dekat flat ni bagus, tak payah berebut cari parking. Dulu tuan-tuan ingat tak? Masa sembayang Jumaat pukul 12 baru boleh masuk tu. 12.15 tutup dah. Berebut kita, selalu kita kalah. Kawan-kawan kita Bangladesh main awal, kita menyerap duk tunggu luar yang tak boleh masuk. Dah malam-malam depa main awal. Masa tu bagus tuan-tuan. 12.15 kunci dah pintu. Penuh masjid tak boleh masuk dah. Tengok semua orang jaga amal, pegang tasbih, zikrullah, baca Quran, meraihkan Jumaat. Itulah masa kita satu-satu nak buat amal soleh. Maghrib Isyak kita nak main kuliah dalam takdan. Satu-satu boleh dengar tazkirah Jumaat. Ada orang bagi tazkirah. Adalah sikit benda-benda menghidupkan hati. Khutbah Jumaat boleh dengar. Mai awal sikit. Semua nikmat bila Allah bagi lebih sikit kat kita, tak payah kalut cari parking, tak payah penat-penat. Akhirnya apa yang berlaku? Pakat-pakat main lambat semayang, pakat-pakat duduk di rumah, tengok TV, main telefon. Padahal benda tu hari lain pun boleh, waktu lain pun boleh. Kena ranjau dengan setan. Setan tipu kita. Dia seronok. Kita PKP, dia pun seronok sebab dia ada marketing untuk PKP yang rosak kita. Jadi kita main awal tuan-tuan dan duduk di depan. Saya nak ambil hadis ni, saya nak baca masa khutbah Jumaat. Khutbah kedua, saya nak baca hadis ni. Supaya setiap minggu orang main khutbah, orang main Jumaat, jangan mengada duduk belakang sangat. Main duduk depan. Dapat pahala puasa setahun, dapat pahala qiyamul setahun. Kita bukan duduk qiyamul sangat pun, adalah sikit-sikit. Tapi ni full version, 10 setahun dapat pahala. Jadi mailah awal. Dan bila mai awal, fastama'a wa ansata, dengar dan diam. Syarat yang seterusnya, pertama mandi, kedua mai awal, ketiga duduk depan, keempat dengar, kelima diam. Ada orang dengar tapi dia cakap rugi.
Ada orang dia tak dengar, tapi ada orang dengar, dia dengar tapi dia pergi cakap dengan orang. Jangan cakap dengan orang, jangan tak dengar. Lena dapat tak Ustaz? Lena tak dengar lah. Main telefon. Main telefon banyak lah. Saya banyak kali kat tengah saya mula khutbah, dia tu bangun. Duduk belakang tengah ambak. Tak tahu lah hang nak update IG hang ke atau Facebook hang ke. Orang khutbah Jumaat kot, kalau tak mana kan. Kalau saya nampak budak main game, saya apa? Khutbah Jumaat, adik-adik yang di belakang tu berhenti saat main game. Game apa ni? Baju hitam. Beritahu Ustaz, game apa budak-budak suka main sekarang ni? Hang suka game apa? Abang lah, Roblox kan. Hang suka Roblox? Main tak? Dan buat warok. Ni baju hijau ni. Hampa main game apa? Cerita lah kat Ustaz. Budak-budak suka main game apa sekarang ni? Tembak-tembak tu. Game apa? Game huruf hijau dan muhum. Baju biru ni lah, mereka tak mana. Hang jawab kat Ustaz. Budak-budak suka main game apa? Contoh-contoh yang Ustaz tak katalah kamu main, yang kawan kamu main. Kamu Ustaz tahu baik baca Quran, tasbih, zikrullah. Tak pernah main telefon. Game apa? Tak ingat. PUBG satu. Yang baju hitam. Apa lagi? Kawan-kawan suka main. Kamu tak, bukan kamu main, kawan-kawan main. Dan dia tu blows. Ui. Dan ambil wudu, tak kentut pun kau ambil wudu juga. Jadi aku escape. Takut tak mana Ustaz sembang ya. Cakap contoh lah, suka main game apa? Game coloring. Hamsak lah, dah jawab apa? Cek. Dia 3 dah. Mana main coloring, dia PUBG main game kan ni. Kalau budak-budak main game tuan-tuan, kita abang lah. Ni adik-adik belakang tu yang main game lah apa semua. Saya kadang-kadang pesan lah, kalau nampak macam melampau sangat daripada awal sampai sudah duk main telefon je, kita abang. Boleh lah cakap telefon, boleh tak? Boleh kalau ada emergency, seri telefon, rumah ada masalah ke, nak jatuh berdarah ke apa ke, boleh jawab, tak ada masalah. Kita boleh cakap, emergency boleh cakap. Contoh, khatib tengah khutbah di sini, contoh lah, tak betul pun, kat situ ada ular sawah, bapak tak ada besar mana, besar paha dia keluar kat tu, naik atas kipas, naik atas ni, betul atas kepala. Pak Long ni mana? Dia tahu dia duduk baca khutbah di belakang tu, macam ni je. Kita duduk belakang dia, kita awak tak boleh cakap nanti batal pahala Jumaat aku tak dapat. Dia tu amma abang dia tu kita apa? Dia ni gitu. Cakap lah kat dia, Ustaz, Tok Imam, ada ular kat belakang, turun. Boleh cakap kan? Melibatkan nyawa boleh cakap. Tak payahlah skema sangat. Abang kat tu beg duit dia tu. Dia beg duit jatuh. Contoh beg duit dia jatuh gitu ke bawah gitu. Siapa pula duduk tahu ni nampak macam nak curi beg duit kawan aku, bukan. Contohlah, dia ni duduk sini, belakang dia dah jatuh, beg duit dia macam nak keluar dah nak jatuh. Dan kita nampak berada sebelah ni macam nak ambil beg duit dia. Contohlah. Jadi kita boleh abang, beg duit abang jatuh. Ni dia curi beg duit abang. Boleh abang. Tu tuan-tuan tahu apa? Maqasid syariah. Nak jaga 5 benda. Kulliyatul khams, nak jaga nyawa, nak jaga keturunan, nak jaga harta kita. 5 benda ni kita nak jaga, maka kita boleh cakap tak apa, tak ada masalah. Walaupun kita sembahyang Jumaat, kita boleh berhenti. Kita sembahyang tapi kita boleh berhenti sebab dia melibatkan nyawa. Contoh saya beritahu tuan-tuan, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir gitu. Tuan-tuan, takbir gitu, tiba-tiba berlaku satu aksiden dekat jalan raya besar. Kawal aksiden budak muda, dia lari nak main semayang lah kot. Budak muda aksiden, jatuh betul-betul kat tepi tu, tepi parit tu, atau tepi kita, tercungak-cungak darah keluar gitu. Kita duduk belakang saf tu buat apa? Tengok dia kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, buat gitu. Yang tu nama dia Isak Gam. Berhenti semayang kita, pergi ambil kawan tu, telefon ambulan. Orang semayang Jumaat semua tak apa, ni nyawa. Semayang sekali kita boleh ganti semayang Zohor. 3-4 orang yang duduk di belakang, bukan 3 hati orang pergi tolong dia. 3-4 orang yang duduk belakang sekali,
ambil dia duduk di belakang, telefon ambulan, ada sempat nyawa tak diselamatkan. Ni sebab apa bang? Saya tak tahu. Abang-abang ikut meh, nanti nak daftar semua susah. Kita 2 orang naik celapak, naik van tu PGH, daftar kawan tu, ambil handset dia apa semua, telefon isteri dia, hampa mai cepat ni tengok adik-beradik Pak Lang, Mak Ngah, Tok Ngah tulis tu kan. Telefon ni siapa ni? Ni saya macam ni kami duduk semayang ni, mai Zat. Tak lagi dia mai. Kita dah habis semua dah. Kira apa? Pukul 3 selesai, dia beradik semua mai. Abang duduk menengik. Ni barang suami hang semua ni, hampa duduk tang ni, telefon member kita ni. Hampa dah mana? Aku dah jiri semayang kot aku. Okey, saat member kita main ambil balik. Lepas tu, cantik balik rumah. Semayang lah Zor. Kira nak belah. Tadi tak semayang harian. Semayang so, Ustaz, macam mana kami rasa bersalah ni awak? Kami tak semayang Jumaat. Sebab apa tak semayang Jumaat? Tadi nak selamatkan nyawa. Tak apa, tak ada masalah tuan-tuan. Allah Maha memahami. Kita memang nak semayang, tapi dekat-dekat nak semayang ada benda. Atau ada kawan-kawan semayang kita, dia sawan, dia jatuh, berbuih mulut dia, kena cari camca bubuh kat situ, takut dia tergigit lidah. Ada apa-apa bantuan kecemasan kita boleh buat. Jantung jatuh, buat apa? Buat bodoh je. Waladdah, dia ingat gitu. Habislah hang padam tu. Buat itu tuan-tuan naya. Kita boleh selamat orang, kita selamat. Nyawa diletakkan di nombor 1. Satgi kita boleh ganti semayang kita, kita boleh buat benda lain. Tentu ada ayat banyak ni ya. Kita tak boleh guna ayat ni untuk wudu. Hukum dia haram. Kerana wudu boleh ganti tayamum. Ayat tuan-tuan tak boleh ganti dengan tayamum. Makan pasiak, minum air dengan pasiak tak boleh. Tambah ada budak-budak kecil, mereka berhajat dengan air, waktu banjir tak ada, maka kita gunakan kaedah-kaedah yang lain yang boleh ambil air semayang. Selain daripada kita ambil air ni, banyak-banyak benda kita boleh guna lagi. Kerana air, dia nyawa, dia nombor 1 dalam Islam. Kita letakkan dia priority, letakkan dia sebagai nombor 1. Tuan-tuan tengah semayang, rumah terbakar, boleh berhenti semayang. Tuan-tuan tengah semayang, anak kecil kita duduk rumah kampung, anak kecil dia merangkak, dia tengok ladybug tu, dia macam nak ambat. Kita duduk semayang tepi tu, lambat menjatuh budak tu. Berhenti semayang kita, pergi ambil anak kita, letak tepi dulu, tak habis semayang sekali lagi. Sengaja berhenti semayang dosa, tapi tanpa ada alasan yang kukuh. Kita tengah semayang, bau. Kita perangat kari ayam semalam tu, lupa nak tutup, bau lah. Wih, pelik lah ni, jadi apa lah ni? Api dah naik atas dapur ke apa. Jangan. Yang ni kita sedang menghadap Tuhan. Allah ni lebih utama. Boleh kalau hang wali Allah boleh ya. Kalau hang buat acah-acah kuali ya, tak payah ada buat teruk tu. Berhenti, pergi semayang, pergi ambil dulu. Ada banyak kisah salafus soleh atau ulama-ulama dulu yang dia terbakar rumah dia semayang. Habis semayang semua, orang kata kat dia, hang tak tahu kan rumah hang terbakar, awak hang semayang, awak tak keluar. Dia kata, api akhirat telah melupakan aku tentang api di dunia. Boleh dia wali Allah, dia dekat dia dengan Allah. Dia punya kitab lain, martabat dia lain. Kita martabat biasa, kereta kancil, jangan kita biasa nak harap Bugatti punya level. Kancil, facilities kancil. Bugatti, fasiliti dia Bugatti. Kita kata mana orang boleh sampai Kuala Lumpur dalam masa 2 jam? Pelik lah apa. Aku pakai Vivo 5 jam baru sampai. Memang hang Vivo, kawan tu Lamborghini 2 jam sampai dah. Sekali package dengan saman. Tak apa, ada laju kereta dia. Kita biasa, kita jangan cabar diri kita lebih daripada kemampuan kita. Kita orang biasa, terbakar, berhenti. Sayyidina Ali semayang sampai cabut panah tak rasa apa, macam bius. Dia semayang Allahu Akbar, putus hubungan dengan dunia, dia dengan akhirat dia. Orang cabut besi panah belakang tu, lepas semayang dia tanya, apa kumun aku ramai-ramai ni, ada apa nak cabut ke? Dia berkata, ya Allah hebatnya hang, kami cabut dah tadi, tak perasan ke? Cabut dah ke? Betul lah, hilang, tak perasan pun. Semayang tu fana dia punya semayang dia. Tapi kita ni tuan-tuan semayang ni yang kata panah, nyamuk tak gigit dia lupa rakaat semua dah. Macam tu. Level tu anak berhenti semayang, level tu anak terus semayang, tak payah. Nyamuk pun hang menerap lah, tambah api. Ada
Dari segi hukum fiqh kita boleh berhenti, tak salah. Jadi wastama'a wa ansata, dengar dan diam tu tuan-tuan tengoklah, ada benda-benda yang melibatkan kecemasan, kecederaan, bahaya, nyawa, boleh cakap benda tu, tak apa. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Rahman, Maha Rahim, dia tahu benda-benda ni. Kita bukan sengaja. Tuan-tuan main semayang nak dapat takbiratul ula, gaya nak takbir je, sakit perut. Tuan-tuan pi, Allah bagi tak pahala kita takbiratul ula? Bagi tuan-tuan. Bukan kita saja, dia nature call kita nak buat macam mana. Benda-benda ni bukan kita boleh timing dia. Kita kata dia kencing main time ni ya. Kita tak boleh benda tu nak main nak buat macam mana. Tak apa, Allah tahu. Allah bagi pahala kita. Tuan-tuan niat semayang tahajud, tuan-tuan tertidur sampai pagi, Allah bagi pahala full version. Tu semua benda biasa. Manusia dia ada benda-benda macam tu. Jadi yang penting masa khutbah kita jangan cakap benda-benda yang tak ada faedah, jangan cakap. Ya, jadi peranan ni perlu dimainkan oleh khatib macam saya abang tadi lah. Budak-budak bising, khatib boleh cakap. Adik-adik duduk di atas minta tolong kerjasama. Ni khatib nak cakap ni orang tak dengar. Khatib di atas tu, adik-adik cakap buat sikit. Dia bawa dia ni biar dia buat main ni, orang tua ni sakan ni marah kita pula ni. Jadi dia marah. Kita nak cakap jemaah biasa, takut kesemayang kita kacau kan. Jadi kita beritahu kat dia, dengar dan ni. Tuan-tuan mai awal, nama kita akan tercatat selagi khatib tak naik khutbah. Khatib dah naik dah di atas, malaikat akan tutup buku, catatan nama tu tak diambil dan mereka akan dengar khutbah. Makanya kita mainlah solat sebelum daripada khatib menunaikan, sebelum daripada khatib naik di atas mimbar tu. Sebelum khatib naik mimbar, kita main. Dan main, tolonglah kerjasama tuan-tuan. Kalau boleh, simpanlah saat telefon kita, simpanlah saat kita punya hubungan dengan dunia lah, kita kata senang. Kita main sejam lah, lebih kurang, paling-paling tak ada sejam setengah. Itu masa untuk Allah Ta'ala. Kita fokuskan untuk akhirat, dengar tazkirah, ada benda-benda macam tu. Kemudian kedua-dua lebih habis, kita boleh kembali hidup normal balik. Pegang balik telefon kita, ada isu-isu yang benda penting kita boleh cakap. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtu ha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, dapat pahala setahun. Okey, saya dah tulis kat sini tuan-tuan beberapa benda. Yang pertama sekali, ada orang tanya, betul ke orang perempuan dan orang lelaki yang tak pergi semayang Jumaat tu, dia tak boleh pergi, dia tak boleh semayang lagi. Dia kena tunggu habis semayang Jumaat baru dia pergi. Sebab kita, fatwa kita di Pulau Pinang sebut macam tu. Fatwa ni tuan-tuan masa PKP. Kerana sebab apa dia cakap gitu? Kerana kita nak semayang nak cukup 40 orang. Tuan-tuan ingat ada satu zaman kita semayang berapa orang? 40 orang tak? 50 orang. Ada beberapa orang yang border-border kita semayang tu. Fatwa ni keluar time tu lah. Kerana hampa jangan semayang lagi kat rumah Johor tu, tunggu sat. Sebab kami ada spare 10 orang yang ni. Takut 50 orang yang bagi nama ni tak main. Takut dah 50 ni sakit. Jadi jumlah tu boleh jadi 39, 38. Kalau tak cukup, kami boleh pergi kat kampung ni. Mai Sat, hampa 2 orang, mai join bagi cukup 40. Kita boleh tarik orang. Kalau dia semayang dah, saya fikir, mai, saya semayang dah. Alamak, hang semayang dah? Semayang dah? Hang sudah. Siapa nak sambung lagi 2 ni? Jadi masalah. Sebab itulah fatwa kita sebut macam tu. Tapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, hakikatnya di tempat kita ni jadi tak macam tu? Jarang lah jadi. Sebab kalau 50 pun nak masuk lagi, nak semayang lagi 50, kadang-kadang kita tak sampai hati 60, 70, masuk lebihnya. Fatwa dia datang kalau in case ada kes-kes yang macam tu. Adapun orang perempuan, tak apa, dia boleh semayang ya. Allah Akbar takbir, semayang jadi rumah dia. Orang perempuan boleh main tak semayang Jumaat? Boleh,
Kalau dia sembahyang Jumaat, pakai tak sembahyang dia? Pakai. Dia balik rumah dia kena qada tak Zuhur? Tak payah. Macam tuan-tuan pergi Mekah, selisih umrah, sembahyang Jumaat orang perempuan ada tak? Ada. Dia dengar khutbah, dengar, kemudian dia sembahyang Jumaat, sembahyang, lepas tu dia balik rumah, tak, dia pergi mana? Dia makan nasi Arab dulu dekat hotel tu, dekat jam menara, lepas tu balik rumah tak sembahyang. Tak sembahyang lah. Boleh ke macam tu? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Orang sembahyang Jumaat boleh. Awak di negara, di tempat kita tak ada. Di Masjid Batu Uban tak ada. Masjid Batu Uban, orang perempuan nak main mana? Laki pun tak cukup tempat. Kalau masjid Fahim besar, masjid negeri di atas ada dia peruntukan untuk contohlah untuk 50 orang perempuan boleh sembahyang. Okey, boleh, orang perempuan boleh main sembahyang di atas. Dah habis sembahyang dia boleh balik, dia tak payah sembahyang lah. Cuma situasi di negara kita, ruang untuk lelaki sembahyang pun sangat terhad. Jadi dalam keadaan tu orang perempuan nak main gasak-gasak dengan lelaki, berebut tempat, nampak macam agak kurang sesuai. Jadi depa sembahyang kat mana? Sembahyang kat rumah. Sembahyang Zuhur je lah orang perempuan ni. Dan orang perempuan ni dia tak wajib. Tapi kalau dia sembahyang dia valid. Dia tak wajib sembahyang. Tapi kalau dia tak dia sembahyang dia terpakailah. Boleh dan luluh sembahyang dia tu. Perempuan pergi sembahyang. Okey. Nanti bulan depan saya akan cerita kat tuan-tuan golongan yang tak pi sembahyang Jumaat. Dia sengaja tak pi. Dan ada orang yang dia tak pi, dia tak dosa. Ada orang yang dia tak pi, dia dosa. Ada orang dia patut pi tapi macam banyak kategori. Tambah kita sekarang ni kan, PKP semua dah segala mak nikah dah habis dah. Orang selesa tak pi sembahyang. Dan orang tak rasa malu tak pi sembahyang tu. Biasa dia duduk di kedai makan, dia tak rasa apa, dia tak sembahyang. Dia duduk di kedai berniaga dengan mak dia, dengan ayah dia, dia tak pergi sembahyang. Bapak dia pun tak kata apa sebab bapak dia pun tak pergi sembahyang. Dia kata, piawai buat apa, bukan boleh sembahyang pun. Dia punya alasan tu. Boleh tak kita pakai alasan macam tu? Dan betul ke 3 kali tak pergi sembahyang Jumaat tu jadi munafik? Kau sekali pun dah jadi munafik dah. Boleh tak kita sengaja kata tak apa, sekali tak pergi tak apa, 3 kali tak pergi baru munafik? Boleh tak kita ucap kalam-kalam tu? Nanti kita akan bincang dalam isu akan datang. Dan kita akan masuk dalam bab zakat. Zakat ternakan, zakat bijirin, zakat pendapatan, zakat simpanan. Berapa ekor kena bawa keluar kambing, berapa ekor kena bawa keluar unta. Semua bab-bab zakat. Lepas tu zakat, lepas tu zakat, lepas tu puasa, haji. Ada susun macam tu lah keadaan dia. Okey, tentu ada soalan? Seminit 2 sebelum kita landing pada malam ni. Bismillah. Ustaz, kalau Jumaat, kadang saya contoh lah, saya lambat. Nanti dah baca khutbah lah. Saya nak masuk sembahyang sedang pertama. Saya ke masjid kan, betul-betul nak dengar khutbah. Okey. Kalau lambat saya nak sembahyang tahiyatul masjid ke atau tidak? Baik. Ada 2 pendapat ulama berkaitan dengan solat tahiyatul masjid ketika imam sedang baca khutbah. Tuan-tuan pernah dengar hadis yang Nabi SAW tegur satu sahabat. Nabi tanya kat dia, dia nak main masjid, dia nak duduk. Nabi tanya kat dia, hang dah semayang ke belum? Sana? Pernah dengar? Maka Nabi suruh dia semayang, kemudian baru dia duduk. Ulama berpegang daripada hadis tu bahawa kalau kita main semayang, maka itu nama dia qabliyah Jumaat tu. Dia buat juga qabliyah Jumaat tu, semayang juga ruang tu. Ataupun tahiyatul masjid, dia semayang tahiyatul masjid tu, baru dia duduk. Tapi ada ulama mensyarahkan hadis tu, termasuk Imam Suyuti, katanya ketika lelaki tadi tu semayang, Nabi SAW memberhentikan khutbah dia sebentar. Kemudian dah habis semayang, baru Nabi sambung balik. Jadi isunya di sini, kalau tuan-tuan saya tanya saya dalam keadaan jarak kita sekarang ni, dulu saya habaq macam mana kalau kita tengah khatib baca khutbah, kita boleh semayang, kita masuk di masjid,
kita ada satu tempat yang cantik, boleh duduk, ada ruang yang elok, boleh semayang dengan ringkas, pendekkan semayang kita dan cepat-cepat duduk dalam khutbah. Tapi kalau kita kita berdiri dekat luar, masa tu dekat nak habis dalam khutbah, maka ketika tu kita pakai fatwa ulama yang kedua, kata kalau imam dah start khutbah, tak payah kita baca, kita semayang dah tu nak tahiyatul masjid. Itu hanya khas pada zaman tu sahaja, nak menunjukkan kata Nabi ambil berat dengan benda tu. Kalau tuan-tuan duduk di luar, tak ada ruang, tak payah. Macam kita sekarang ni suasana, masing-masing masuk ada ruang yang sangat luas untuk kita semayang. Maka tuan-tuan masuk, boleh semayang dengan ringkas dan pendek. Allahu Akbar, takbir semayang. Tengok juga keadaan. Kalau khutbah kedua dah barakallahu li wa lakum bil Quranil azim, janganlah semayang dah. Baru khutbah pertama baru bermula, tak apa. Dia dah main dekat tahap peringkat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba, hang pergi takbir, jadi kelang kabut. Orang nak pergi depan tak boleh, hang duk semayang, orang nak suruh hang jangan. Kalau awal-awal boleh, dan yang kedua ringkaskan semayang, jangan terlalu panjang sangat, kerana keutamaan ketika itu adalah mendengar khutbah. Keutamaan kita itu mendengar khutbah. Baik, lain soalan? Tak ada, kita tunggu dulu insyaAllah. Esok kuliah subuh saya di Masjid Bayan Baru menggunakan kitab 40 hadis peristiwa alam barzakh. Baru je saya rasa dalam 3-4 siri kitab baru. Untuk kesempatan boleh subuh di sana nanti insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.